Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani yang berusaha, pengarah-pengarah, timbalan-timbalan pengarah, uh, Dr. Razila, penyeras KPPB, IPGM, semua KJKA, semua jago KPPB, wirawan KPPB, adiwira KPPB, barisan panel, para pembentang, dan tuan saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Baiklah, saya Muhaimi Suhaili, iaitu mewakili rakan-rakan yang lain, iaitu Dr. Abdul Karim bin Mansur dan Encik Muhammad Izan bin Haji Yusof. Okey, untuk membentangkan kursus kami yang diinterdisiplinerikan, iaitu BMB 3193 Pengantar Kesusasteraan Melayu, BMMB 3183 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu dengan TBI Keunikan Budaya Asas Pembinaan Bangsa. Baik, pada pembentangan saya pada pagi ini, kita akan melihat perancangan uh, khusus yang kami laksanakan secara interdisiplinari, dan dalam sokongan profesional kali ini kita akan berkongsi bagaimana proses kami merungkai dan juga merangkai dan melihat plan perancangan untuk PDP yang dilaksanakan pada semester ini. Baik, kalau tuan-puan lihat dekat laman web ini, saya telah masukkan lokasi bahan-bahan, iaitu merungkai untuk kejelasan dan juga merungkai untuk disiplinari. Dan kalau berkesempatan saya akan berkongsi bagaimana uh, OPD yang dihasilkan juga turut membantu proses pembelajaran. Baik, pertama kali kita pergi pada merungkai. Okey. Kalau kita perhatikan dan merungkai di sini, khusus-khusus yang dinyatakan tadi iaitu kesusasteraan Melayu dan juga fonetik bahasa Melayu. Dan ini ialah khusus yang saya ajar, okey, bagi dua kumpulan. Dan kalau kita perhatikan di sini, seperti mana dalam template itu dinyatakan HPK CLO dia, okey, dia ada 3 CLO ini, okey. Menganalisis pengenalan fonetik, mengaplikasikan simbol fonetik dan integrasikan fonetik dan fonologi. Kemudian tugas yang berikutnya ialah kita mencerakin HPK dan CLO ini kepada dua bahagian, iaitu kemahiran dan pengetahuan. Dan di sini kita cerakinkan kemahiran-kemahiran seperti menganalisis, mengaplikasi dan mengintegrasi. Dan pengetahuan-pengetahuan lain seperti mana yang dinyatakan inilah, berkaitan dengan pengenalan fonetik, simbol-simbol fonetik, fonetik dalam kebahasaan, fonetik dalam aktiviti kebahasaan, pengucaran, penyukuan, sebutan baku. Dan proses selepas kita mengalami proses mencerakin kemahiran dan pengetahuan, kita pergi kepada pengetahuan fakta, dan ini kita transferkan kepada konsep mikro dan makro. Dan daripada pengetahuan tadi kita telah pindahkan dalam konsep mikro dan makro. Konsep mikro dan makro ini adalah yang tersirat daripada pengetahuan dan fakta berdasarkan tajuk-tajuk ini. Dan tuan-puan boleh tengok di sini proses-proses bagi setiap tajuk pada sel HPK1. Okey, kita telah terus kita daripada mikro dan makro ini, dari konsep yang kecil menjadi konsep yang sedikit umum. Kemudian daripada makro ini kita pindahkan kepada TBI, dan seni bunyi menyelah keindahan merupakan TBI untuk uh, HPK ini. Kemudian begitu juga seterusnya dengan untuk pengetahuan dan HPK 2 dan juga HPK 3. Okey. Selepas kita memperoleh TBI bagi ketiga-tiga HPK ini, kita pula menggarapkan ia menjadi satu TBI besar keseluruhannya, iaitu daripada di sini kita dapat kesimpulkan bahawa kita telah memilih simbol bahasa keunikan budaya, dan ini ialah essential extension. Dan essential extension ini
ialah bersifat topic based dan juga overarching. Dan bila kita perhatikan pemilihan essential question ini ialah bukan mengulang soalan-soalan yang ditanya di dalam pengetahuan ini, tapi dia merentasi dimensi yang lebih besar. Okey, di sini perkembangan pembelajarannya seperti biasa, tidak ada perubahan. Kemudian hasrat pembelajaran kejayaan kita juga telah rungkaikan. Kemudian ini untuk 3193 pengantar kursus Melayu. Okey, saya tunjukkan saja sebab masa tak singkat, sebab kita akan terus pergi pada merungkai. Jadi inilah proses-proses yang telah kami lalui dan seterusnya kita pergi kepada merangkai untuk kedua kursus ini. Selepas kami merungkai, kami pergi pada proses merangkai. Dan kalau kita perhatikan dalam proses merangkai ini sendiri, dua kursus yang bergabung, dan di peringkat ini kalau kita lihat TBI masing-masing tadi, akhirnya kami sepakat memilih keunikan budaya asas pembinaan bangsa dan juga essential question bagi kedua-dua kursus ini seperti mana yang ditunjukkan di sebelah ini. Kemudian seperti mana yang dalam template tersebut, kita juga mencerahkan kedua-duanya begini. Kemudian begitu juga dengan kursus yang kedua. Okey. Kemudian kita pergi pada bukti pentaksiran, dan kalau kita perhatikan di sini kedua kursus ini, kursus 1 dan kursus 2 dapat diintegrasikan melalui pentaksiran 2 iaitu persembahan. Kedua-duanya persembahan. Dan kalau kita perhati kursus yang kita cover ialah untuk HPK 3 dan juga HPK 2 bagi kursus yang kedua. Dan kalau kita perhatikan di sini akhirnya kita dapat membuat satu tugasan. Okey, kepelbagaian kebudayaan menggambarkan ciri-ciri unik dimiliki oleh masyarakat Malaysia, dan keunikan itulah menjadi identiti Malaysia sebagai asas pembinaan bangsa Malaysia sesuai dengan ungkapan keunikan budaya asas pembinaan bangsa. Jadi secara kemudian ada kehendaki menghasilkan satu persembahan bercerita tentang satu cerita binatang yang memaparkan keunikan budaya ke arah pembinaan satu bangsa. Kita cuba kaitkan, tarik dia punya TBI masuk ke sini. Dalam persembahan tersebut ada kehendaki merumuskan pemikiran yang terdapat dalam cerita tersebut. Pemikiran itu daripada kursus Melayu, manakala sekaligus mengintegrasikan aspek politik dan politik di aspek pengujarannya. Ini adalah khusus saya. Jadi di sini dapat dikatakan bahawa mereka telah dapat menghasilkan satu, tapi dia hit kepada dua khusus tersebut. Okey, dan di sini kalau di sebelah kiri ini adalah aktiviti-aktiviti kuliah yang kita rancang. Aktiviti kuliah yang kita rancang umpamanya sesi bual bicara dengan pelajar luar negara Uzbekistan dan Jepun. Ini perancangan, kalau dapat kita bersyukurlah, kalau tak dapat kita akan cari alternatif lain. Kemudian persembahan kebahasaan berkolaboratif dengan universiti luar negara dan aktiviti tempatan. Aktiviti pembelajaran luar bilik darjah, kajian kes dialek Melayu di Semenanjung di bahagian utara dalam perancangan. Aktiviti kebahasaan bercerita dengan menggunakan kaedah Kamishibai, iaitu kaedah wayang kertas dari Jepun, insyaAllah. Kalau dalam pembelajaran kita akan terapkan ini. Kemudian aktiviti menghasilkan buku cerita, iaitu cerita binatang. Kemudian aktiviti transkripsi lagu rakyat negeri di Malaysia, wacana binatang, mengupas isu-isu politik di sekolah. Kemudian akhir sekali kita akan menghasilkan satu inovasi gabungan daripada cerita binatang dan isu-isu politik, iaitu menghasilkan inovasi virtual reality. Iaitu kalau kita lihat di sini, dia apply kepada to real world unpredictable situation dalam continuum model aplikasi relevant framework. Dan di sini kalau kita perhati, ini tugasan-tugasan yang kita laksanakan secara integrasi. Okey. Kemudian di sini kita lihat juga bagaimana kita merancang where to. Okey. Kita ada Nasumulu. Okey. Kita juga ada menggunakan TBI dalam merungkai CLO. Okey. Untuk membantu pelajar merungkai ide utama. Kita juga banyak membuat brainstorming, pemikiran. Kita juga membimbing pelajar bagaimana membina instrumen dan menilai aktiviti pembelajaran. Kemudian Taylor pula ambil kira model pembelajaran minat keperluan. Kemudian begitu juga dengan organize,
organize, kolaboratif dalam kumpulan, pembelajaran abad ke-1, aktiviti perpustakaan pelajaran lawatan dianjurkan dilaksanakan oleh pelajar sendiri. Dan ini ialah apa nama bahagian yang ini. Okay, begitu juga dengan apa nama kita rancang apa nama 6C mereka. Okey, kita rancang juga model pembelajar murid. Okey, EDREC, Somolo, okey, EDREC, virtual reality, cara belajar, berhubungan pelajar dengan universiti, tempatan dan mungkin dekat apa nama IPG KTB insya-Allah kita akan rancang. Kemudian model reka bentuk pembelajaran berkaitan dengan banyak perkara lah seperti yang dinyatakan di sini, lawatan luar negara, dua bilik terjah. Kemudian pemanfaatan digital juga kita ada site, kita akan mengajar kurs Spaces, GD, GD, GM, SEMYAP, YouTube. Kalau kita tengok site ini, saya akan kongsi sekejap lagi nanti site dan juga CoSpace. CoSpace ini ialah satu apa nama aplikasi untuk menghasilkan pembelajaran virtual untuk buat inovasi. Rakan pembelajaran sekolah US, SEM, UM, IPTB, ini ialah 3E, 3R yang kita rancang. Baik, ini ialah tentang apa nama interdisipliner dan akhir sekali mungkin saya ambil masa 2 minit lagi untuk bercakap tentang apa nama uh, OPD. Okey, ini contoh OPD lah. Ini OPD khusus saya. Okey, dan kita akan menghasilkan OPD untuk interdisciplinary ni. Dan kalau kita lihat OPD untuk khusus saya ini, okey, di sini kita boleh berkongsi apa nama uh, beberapa perkara lah. Yang pertama dalam apa nama OPD saya ini fokus pada pembinaan kumpulan. Kalau pembinaan kumpulan ini tuan-puan boleh lihat di sini ya. Saya juga masukkan berfikir sejenak, tahukah anda tentang sudut KPBB? Sebab saya lihat pelajar-pelajar ni dia tak dapat kaitkan dengan PBB, maka saya ambil satu sudut tumpang lalu di sini, okey, iklan. Okey, kemudian dalam ini saya ada masukkan apa nama aktiviti merungkai. Aktiviti merungkai di sini kalau kita klik tadi seperti mana yang ditunjukkan tadi. Dan saya juga menyisipkan juga apakah kemudian 6 yang anda boleh ketika merungkai. Okey, supaya mengingatkan kepada pelajar. Kemudian dalam ini kita ada interaksi ya. Okey, untuk apa nama ini kita ada apa nama ada the big idea dia, ada essential question dia, kemudian tajuk-tajuk yang ada di sini. Kemudian dalam ini juga kita bagi task. Okey, kita dalam task ini saya masukkan tentang pemanfaatan digital. Daripada task tersebut, tahukah anda sudut KPB? Okey, bagaimana aktiviti yang mereka lakukan ialah berkaitan dengan pemanfaatan digital. Kemudian untuk interaksi yang kedua pula, kita lihat sikit lagi ya. Contoh-contoh lah yang nota-nota kita pautkan di sini. Kemudian task dia, okey, task-task dia kita beritahu apa task-tasknya untuk minggu yang kedua. Untuk minggu yang ini saya mengajar teknik mnemonik dan saya cuba kaitkan dengan apa nama model pengajaran murid tentang BCB, belajar cara belajar. Di sini kalau kita perhatikan outcome di sini saya menggunakan task kemudian outcome. Okey, dan dalam outcome tersebut apa nama banyaklah hasil-hasil pelajar. Okey, pelajar yang apa nama yang melakukannya. Kemudian apa nama adalah juga okey aktiviti-aktiviti pelajar-pelajar okey menunjukkan daerah-daerah. Okey, daerah-daerah. Kemudian mereka ada mnemonik mereka sendiri di sini. Okey. Okey, alat-alat artikulasi dan ini adalah bagaimana mereka mengingat secara kaedah mnemonik. Dan akhir sekali lah, okay, kita melihat untuk interaksi yang ketiga pula. Okey, kita juga membekalkan nota lah ada di sini. Okey, dan dalam task tersebut kita akan bagi task-task dia. Okey, untuk yang ini berkaitan dengan kaedah apa nama Andrek. Okey, kaedah Andrek itu amalan pedagogi, mengaitkan Andrek ini dengan amalan pedagogi. Dan mungkin sedikit lagi sekejap sikit lagi ya. Okey, fantastic. Okey, di sini ialah contoh-contoh.
Okey, kebanyakan aktiviti pembelajaran saya menggunakan bernama OPD inilah. Okey, semua nota-nota saya muatkan di sini dan pelajar-pelajar saya menjadi admin kepada kepada apa nama OPD yang dihasilkan. Okey, baiklah. Saya rasa itu saja apa nama pembincangan saya pada hari ini. Dan kalau tuan-puan ingin mendapatkan maklumat-maklumat tentang apa nama tentang pembintangan ini, tuan-puan boleh pergi ke apa nama pergi ke apa nama laman web saya itu tadi untuk mencari maklumat-maklumat yang berkaitan dengan OPD dan juga aktiviti-aktiviti merungkai dan juga merangkai. Baik, sekian terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.